Halo, apa khabar semua? Saya Lee Kuih Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Okey, adalah dikesan majoriti pelajar tidak dapat menentukan hubungan antara sesuatu barang dengan barang yang lain. Jadi, untuk video ini, Miss akan mengajar anda ataupun membimbing anda macam mana kita nak tentukan hubungan antara sesuatu barang dengan barang yang lain. So pelajar boleh nampaklah gambar-gambar dekat sana. So ini adalah contoh-contoh yang Miss akan terangkan nanti. So sekarang kita cuba tengok cappuccino dan juga latte. So kedua-dua barang ini dia mempunyai fungsi yang sama kan? Jadi kalau mempunyai fungsi yang sama dan boleh digantikan antara satu sama lain, maksudnya kalau tak minum cappuccino, bolehlah minum latte ataupun keadaan yang sebaliknya. Bermaksud cappuccino dengan latte ini dia sebenarnya adalah merujuk kepada barang pengganti. So kalau katakan barang pengganti ini dia merupakan penentu bagi permintaan ke penawaran. Barang pengganti jadi mestilah berkenaan dengan permintaan. Miss cuba bagi satu situasi ya. Katakan harga cappuccino. Harga cappuccino ini meningkat. Kalau ikut hukum permintaan, kuantiti diminta bagi cappuccino. Sebab ini adalah merujuk kepada harga barang itu sendiri. That's why Miss guna balik kuantiti diminta. Kuantiti diminta cappuccino akan menurun sebab ikut hukum permintaan. Tetapi sekarang yang kita tengok dia adalah latte. Jadi latte dekat sini kita akan guna permintaan. Maksudnya barang pengganti orang tak minum cappuccino, orang akan minum latte. Jadi permintaan terhadap latte meningkat. Jadi keadaan sini pelajar boleh nampak bahawa kan kita kata barang pengganti ini berhubungan secara positif kan. So positif itu maksudnya nampak harga cappuccino meningkat, permintaan latte pun meningkat. Kita nampak dua-dua pun meningkat. Barang pengganti ini dia di bawah harga barang lain. Jadi sekarang harga barang lain, dua-dua barang ini tak sama kan? Cappuccino, latte, dua barang yang berlainan. Jadi ingat hubungan barang pengganti adalah secara positif. Kalau katakan kita dah huraikan dengan lebih lanjut, permintaan latte meningkat. Sambung. Maka dia akan menyebabkan kelo permintaan latte akan beralih ke sebelah kanan. So ingat hubungan cappuccino dengan latte ini barang pengganti sebab memberi fungsi yang sama. Kita sambung, kita cuba tengok yang ini. Sos tomato kimbo dan sos chili kimbo. Barang apa ni? Kalau kita cuba tengok, kalau katakan boleh ganti ke mempunyai fungsi yang sama ke? Satu tomato, satu chili, fungsinya mana sama kan? Jadi ini bukan barang pengganti. Ini kita cuba tengok. Kimbo. Apa maksud kimbo ini? Daripada syarikat ataupun firma yang sama kan? So bermaksud daripada firma yang sama ini dia menggunakan sumber ekonomi yang sama. So dengan reti kata lain, sos tomato kimbo dan sos chili kimbo ini dia merupakan barang keluaran bersaing. Akibat menggunakan sumber ekonomi yang sama. Jadi barang keluaran bersaing ini dia merupakan penentu kepada permintaan ke penawaran? Penawaran. Sekarang Miss cuba bagi satu situasi ya. Kita cuba tengok. Katakan harga sos tomato kimbo naik. Jadi sekarang ini berkaitan dengan penawaran. Jadi kalau disebabkan oleh harga barang itu sendiri, cuba tengok Miss tulis balik sos tomato kimbo. Tetapi saya pakai kuantiti di bawah sebab harga barang itu sendiri kan. So yang ini berkenaan dengan hukum penawaran. Harga naik, kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar dia akan meningkat. Jadi sekarang penawaran terhadap sos chili kimbo
Maksudnya sekarang pengeluar dia akan keluarkan sos tomato yang lagi banyak berbanding dengan sos cili. So bermaksud dia akan menggunakan sumber ekonomi yang lagi banyak untuk keluarkan sos tomato ini. Jadi penawaran sos cili ini akan jatuh. Okay, so kita cuba nampak dekat sini. Kalau saya nak kaitkan dengan kilo penawaran, ini bermaksud, so saya sambung kat sini, kilo penawaran bagi yang ini, sos cili Kimbo dia akan beralih ke sebelah kiri. Okay, so ingat yang ini disebabkan dia adalah daripada rumah yang sama yang menggunakan sumber ekonomi yang sama, jadi itu adalah barang keluaran bersaing yang berada di bawah penawaran. Okay, kita tengok lagi. Okay, seterusnya kek dengan tepung. Apakah hubungan barang ini? Barang pengganti? Bukan. Penggenak pun bukan. Okey, tetapi kalau kita kata kita nak buat kek, kita kena ada tepung kan? So, bermaksud ini adalah berkenaan dengan input. So, bermaksud tepung adalah input kepada kek. Sebab nak hasilkan kek itu, kita kena ada tepung kan? Okey, so input. Input ini berkenaan dengan penentu permintaan ke penentu penawaran. Ya, berkenaan dengan penawaran. Okey, jadi sekarang, Miss cuba bagi satu situasi ya. Harga input, katakan harga tepung. Okey, so harga tepung meningkat. Dia menyebabkan apa? Sudah kata input kan? Jadi penentu ini kita boleh kata dengan dia bukan harga barang lain lah. Sebab harga barang lain kita hanya untuk penawaran, kita hanya ada barang keluaran bersama dan barang keluaran bersaing sahaja. So, untuk tepung ini, you kata nak buat kek kena ada tepung kan? Input kan? Jadi, dia adalah berkenaan dengan harga input. Okey, harga tepung naik bermaksud harga input pun meningkat. So, kalau harga input yang meningkat ini, dia menyebabkan kos pengeluaran macam mana? Ya, mestilah tinggi kan? Sebab harga bahan mentah dia sudah naik kan? Kos pengeluaran yang tinggi ini dia menyebabkan penawaran terhadap kek akan berkurang. Okay, so that's why kita kata kelo penawaran. Penawaran bagi apa? Kek akan beralih ke sebelah kiri. Okay, so itulah dia. So ingat, untuk kek dengan tepung ini, kita kata dia adalah input. Okay, sebab nak buat kek kita kena guna tepung. Ingat guide dengan penawaran. Apakah hubungan barang ini? Macam mana kita boleh dapat daging ayam dan bulu ayam? Maksudnya pada masa yang sama, kita dapat dua-dua jenis barang ini kan? Asalnya dari mana? Ya. Asalnya dari inilah, ayam kan? Sebab kalau kita sembelih ayam, kita akan dapat daging ayam dan pada masa yang sama kita juga akan dapat bulu ayam. Okey, so ini bermaksud bahawa barang ini kita kata dia merupakan barang keluaran bersama. Okey, sebab pada masa yang sama kita akan dapat produk ataupun barang sampingan. Jadi barang keluaran bersama ini dia merupakan penentu kepada permintaan ke penawaran. Ya, berkenaan dengan penawaran. Okey, Miss cuba tunjuk satu situasi. Okey, kalau katakan harga daging ayam naik. Kalau disebabkan oleh harga barang itu sendiri, sebab saya guna balik daging ayam juga. Okey, kita akan kata kuantiti di bawah daging ayam meningkat. Hubungan yang langsung kan sebab ini hukum penawaran. Okey, jadi sekarang yang kita nak tengok ini adalah berkenaan dengan bulu ayam. Penawaran. Okey, kenapa kita pakai penawaran dekat sini? Cuba tengok. Ini harga daging ayam. Ini penawaran bulu ayam. Kan saya kata dia di bawah poin ini. Harga barang lain kan? Di bawah poin ini kita ada keluaran bersama. Cuba tengok daging ayam dengan bulu ayam. Barang yang berlainan. Okey, tapi disebabkan kita akan dapat produk sampingan. Jadi, dia adalah barang keluaran bersama lah. Produk sampingan, kuantiti ditawar daging ayam meningkat. Okey, bermaksud penawaran bulu ayam juga akan naik. Okey, kalau kita nak kaitkan dengan kilo. So, kita akan dapati bahawa kilo penawaran bagi
bulu ayam akan beralih ke sebelah kanan. Okey, so itulah berkenaan dengan barang keluaran bersama. Okey, ingat dia adalah di bawah penentu penawaran. Okey. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan whiteboard dan juga marker pen. Apakah hubungan dua jenis barang ini? Perlu digunakan secara bersama kan? Ataupun kita kata digunakan secara serentak. Jadi ini merupakan barang? Barang yang perlu digunakan secara serentak itu dikenali sebagai barang penggena. Okey, digunakan secara bersama-sama lah. Okey, jadi yang ini dia merupakan penentu kepada permintaan ke penawaran? Penentu kepada permintaan. Okey, so ingat yang ini, okey, dia adalah di bawah point harga barang lain. Okey, so sekarang Miss akan cuba tunjukkan satu situasi. Okey, katakan, okey, harga whiteboard. Okey, so harga whiteboard ini meningkat. Okey, ini kita akan kat dengan permintaan kan. So sekarang kita cuba tengok harga whiteboard naik. Okey, ini juga whiteboard. Okey, so harga barang itu sendiri. Jadi yang ini kita akan pakai kuantiti diminta. Hukum permintaan. Harga naik, kuantiti diminta turun. Okey, dan sekarang yang kita nak tengok adalah kesan terhadap yang ini, marker pen. Okey, so marker pen. Okey, yang ini harga barang lain. Tengok barang yang berlainan dah. Jadi kita akan pakai permintaan. Disebabkan kedua-dua jenis barang ini digunakan secara serentak, jadi kalau kuantiti diminta whiteboard turun, bermaksud permintaan terhadap marker pen pun akan turun. Okey, Miss pernah bagi tahu bahawa barang penggena ini menunjukkan hubungan yang negatif kan? Yang negatif ini adalah merujuk yang harga whiteboard naik. Yang ini permintaan marker pen turun. Nampak? Satu naik, satu turun. Hubungan songsang, hubungan negatif. Okey, so itulah maksudnya. Kalau katakan Miss nak kait sekali dengan kelok. Okey, situasi ini. Dia akan menyebabkan kelok permintaan terhadap marker macam mana? Beralih ke sebelah. Sebab yang ini permintaan turun kan? Jadi kelok permintaan akan beralih ke sebelah kiri. Okey? Yang ini. Minyak masak cap buruh dan minyak masak cap helang. So, buruh ini merujuk kepada brand dia lah. Okey, firma buruh. Lagi satu cap helang itu maksudnya firma herang, syarikat dia lah. Okey, jadi sekarang barang apa ni? Dia berkenaan dengan barang pengganti. Okey, kenapa kita kata demikian? Sebab kalau tak ada minyak masak cap buruh, gantilah dengan yang ini, minyak masak cap helang. Dia memberi fungsi yang sama je, kan? Boleh ganti antara satu sama lain. Juga sama, okey, barang pengganti. Okey, jadi ini berkenaan dengan penentu? Penentu permintaan. So, juga samalah pelajar boleh tengok sekiranya harga minyak masak cap buruh naik ke, turun ke, apakah kesan terhadap permintaan minyak masak cap helang. Yang penting pelajar boleh klasifikasikan barang apa tu. So, ingat ini adalah barang pengganti. Okay, di bawah point ini harga barang lain. Okey, bagi penentu permintaan. Juga sos tomato. Tapi kali ini adalah sos tomato Kimbo dan sos tomato Life. Ini juga sama brand dia. Syarikat yang sama ke? Berlainan, tak sama. So, tak sama maksudnya yang ini dia bukan barang keluaran bersaing lah. Jadi, bermaksud kalau kita tak ada sos tomato Kimbo, kita bolehlah guna sos tomato Life kan. Jadi ini adalah barang pengganti. Okey, so barang pengganti ini dia merupakan penentu kepada permintaan. Okey, next. Okey, besi keluli dengan kereta. Apakah hubungan dua jenis barang ini? Penggena? Bukan. Okey, yang ini kalau kita nak buat kereta, kita kena ada besi keluli kan? Bermaksud besi keluli ini adalah input.
Jadi input ini berkenaan dengan permintaan ke penawaran? Ya, penawaran. Dia merupakan penentu di bawah penawaran. Okey. Kereta potong saka dengan kereta potong pesona. Okey, mungkin ada pelajar kata ini barang pengganti sebab dua-dua pun kereta. Tetapi pelajar kena tengok, okey, yang ini dia ada spesifik nama syarikat, kereta potong. So, bermaksud yang ini kedua-dua kereta ini adalah dihasilkan oleh kilang potong. Dengan reti kata lain, dia adalah menggunakan sumber ekonomi yang sama. Okey, so bermaksud ini adalah barang keluaran bersaing. Okey, juga sama dia merupakan penentu di bawah di bawah penawaran. Okey, sekiranya anda suka video saya dan rasa video saya ini banyak membantu anda dalam pembelajaran ekonomi, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, like serta share. Nama saya Lee Kui Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga memainkan peranan sebagai Akademi YouTuber Guru Malaysia. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.